primary task adalah to translate script itu, teks itu kepada visual. Seorang pengarah tu mungkin dia seorang yang demokrat dia mungkin seorang yang sentiasa bermimpi, tapi kadang-kadang dia realis. Kadang-kadang dia akan memberi arahan dan dia akan mengikut arahan. Mana arahan-arahan ini adalah kepada mereka-mereka yang di bawah dia, yang bersama-sama dengan dia. Termasuklah sinematografer dia, pengarah seni dia, actors dia, ya. Jadi mimpi-mimpi ataupun apa yang selalu diimajinasikan oleh pengarah ini adalah satu visi yang harus dilaksanakan melalui teman-teman yang ada di dalam sesuatu produksi itu. Bila kita mengerjakan sesuatu skrip tu, kita akan ada watak karakter. Ianya nanti bila kita telah sulam, apa yang menjadi satu tanda tanya kepada kita ataupun pada the audience is, do I believe them? Saya akan memilih orang yang serasi dengan saya di dalam fotografi, dan juga saya akan memilih orang-orang yang serasi dengan saya dalam peringkat management penerbitan itu sendiri atau production itu sendiri. Kenapa? Kerana saya ada visi. Orang yang mampu deliver visi pengarah ni, visi saya, inilah orang-orang dia. Orang yang rapat dengan saya, maksudnya ya. Aku buat semua ni untuk Yudi. Aku nak dicelik balik. Jangan celik je mata nak kau nanti. Mata kau pula pejam. Kau jangan apa-apakan budak tu ya. Kau tanya bapak budak tu, kenapa sanggup rampas bagi aku? Tin tin tan tin tara tin takatin. Plot ni dia disulam daripada poet yang saya cakap ni tadi ni, daripada dua situasi yang lain tentang pengorbanan. Pengorbanan pertama iaitu Beto Kushairi dan seorang lagi Azhan Rani. Okey, dua bapa ni yang struggle dia lain-lain, dia bertemu pada satu plot di mana itu aktri. Dan membawa kepada penyelesaian. Saya suka dengan cara ini yang dikatakan style dan form. Itu satu benda yang sebenarnya antara yang mengangkat tema pengorbanan. Moja bangun sayang. Mandi. Moja tak nak bangun, nanti abah bangunkan jugalah. Moja. Okey, ada beberapa visual yang sangat dia constant. Kalau kita lihat daripada awalan drama ni, pengarah ni bermain dengan jeriji-jeriji, ada blocking. Kita akan nampak vertical punya blocking. Itu satu benda semiotik yang saya rasa ada intertextual. Pengarah ni dia bermain dengan intertextual. Maknanya kalau seorang film goer semacam saya sukalah. Secara tak langsung dia berpuisi. Pengarah ni, Hisham ni, dia sangat selesa dengan benda-benda seperti itu. Dan saya rasa benda ini datang daripada diri dia. Subconscious. Maaf ya, dia tak nampak ya. Elok tau. Kau cium.
Belonnya tak terbang ke kalau pakcik bawa laju-laju? Pakcik buat pelan-pelan lah. Kan pakcik sayang Yudi. Tapi pakcik, abang saya kata benda terbang akan jatuh juga ke tanah. Sebenarnya dah tak ada dah. Dalam saya ni adalah ini saya buat untuk TV ni, tak ada. Dia sebenarnya dia kena jadi je. Dia sama je. Sebab saya memang asas akarnya daripada layar lebar, ada big screen. Jadi kalau dalam saya punya pengarahan ke apa, semuanya jadi besar-besar. Kalau nak tunjuk wide shot ke apa ke, saya mesti ada ruang, waktu dan peristiwa. Sementara nak bawa anak aku berubat. Bajet punya limitation ni dia sebenarnya terjadi dalam dua benda lah. Maknanya dalam filem pun terjadi dan juga dalam kerja-kerja kita buat for television. Kalau kita tengok filem-filem sinema Iran, Iranian film macam Abbas Kiarostami, Majid Majidi dan sebagainya tu, kebanyakannya adalah konten cerita tu. Tetapi cerita tu sesuai pula dengan ekosistem dia. Jadi kita pula, maksudnya di Malaysia ni, kita mungkin tak adalah bajet kot nak buat macam CSI. Bukan sebab benda tu terlalu jauh dengan bajet kan, proses kita limitasi bajet tadi. Jadi kita harus bekerja dalam ekosistem kita yang ada konten sebegini. Setiap aturan Allah itu adalah yang terbaik untuk hamba dia. Karenamu tenang semua yang seakan kenyataan. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna. Doktor-doktor dekat hospital tu semuanya baik-baik. Kenapa Yudi tak nampak? Bukan sesekali sahajalah ya. Kebanyakan yang saya tengok daripada RTM, saya tengok daripada UD TV ni, saya rasa ia satu benda kelainan yang betul-betul mengangkat literature. To expose, maknanya mengekspos karya-karya sebegini supaya ia tidak jadi satu tontonan niche. Maknanya tidak hanya beberapa orang saja yang boleh lihat. Maknanya kalau kita buat, rugilah kita buat yang bagus-bagus, kita buat yang maksudnya dia satu yang mengangkat literature ke apa ke, tiba-tiba sekumpulan sahaja yang dapat menonton ya. Kalau kemudian nak pakai, kena buka helmet. Tapi kalau ada polis, kemudian jangan bergerak. Kemudian duduk diam je, okey? Okey. Selesai tak? Okey. Saya sebenarnya tak berapa pasti dengan orang kata connotation karya popular. Kebanyakannya kalau TV ni saya nampak bukan konten tu yang popular sebenarnya. Artis tu yang bawa popular, artis tu yang ada, maksud saya yalah dia tidak sebenarnya pure on the character punya ni. Bukan tak ada tapi tak nampak. Saya nampak antaranya adalah karya-karya Mamat Khalid. Ya, dia tidak berteraskan artis-artis popular atau apa, tetapi karya tu jadi popular. Itu saya nampak. Itu jelas. Tugas dan tanggungjawab penerbit. Penerbit yang akan menghantar konten kepada TV station. Okey. Konten tu akan dipilih oleh TV station berdasarkan yang mereka rasa, TV station tu rasa, maknanya ini adalah satu benda yang baik. Okey.
Jadi ini harus bermula daripada education kita terhadap penerbit. Penerbit harus maksudnya bila dia nak menghantar sesuatu benda kepada TV station. Ini saya cakap pasal TV ya. Dia harus menapis dahulu apa yang perlu dihantar. Bang, anak marah, anak pergi sekolah jalan kaki. Saya suka sewaktu dalam hujan. Hujan ni kalau secara semiotiknya dia adalah penghapusan dosa. Bila dipakaikan kat anak dia satu benda tu, and then dalam hujan, dan ada shot daripada dalam tu dengan mata, dengan air hujan. Okey, dan dipakai oleh kemboja. Kemboja ni adalah bunga kematian. Jadi itu dia intertextual tadi. Pengarah ni dia very inspired dengan puisi ni tadi. Intertext dia tu saya suka cara olahan yang dibuat ke atas naskah daripada scene tadi ke atas visual tadi. Saya nampak dia suatu yang kemas daripada segi suntingan dia, penceritaan dia molek sangat saya nampak. Chan Malichan ketipu payung. Chan Malichan ketipu. Soalan ni tak payah jawab. Tak apa ni soalan ni dah tentulah orang kata kalau dapat kepada pengarah lain dia akan jadi lain lah. Jadinya sudah balik lah, sudah semestinya saya akan balik kepada form dan style tu. Form dan style pengarah. Seseorang pengarah ni dia ada dia punya style, dia punya form bila mengarah, bila dia try to execute sesuatu karya tu, dia sangat berlainan. Dia akan mendengar sayu sepinya hati, menanti kembalinya irama hati, pengobat mimpi jiwa terisi. Saya tak pernah nak menjustifikasikan pengarah muda, pengarah tua ni, pengarah ni apa semua ni, tak ada. Pengarah ni tak kira lah tua ke atau muda ke, dia cara dia form dan stylekan konten tu. Itu pada saya penting. Semua pengarah-pengarah yang ada dalam negara kita ni memang mengharapkan agar karya tadi, sekali lagi saya cakap, diraikan, ditonton. Okey, stesen TV harus ada mekanisme yang lebih positif untuk meraihkan karya-karya mereka sendiri. Itu yang penting. Tidak guna kalau karya-karya ini hanya ditonton oleh niche, maknanya saya 2-3 orang lagi, mak saya, atau bukan the whole Malaysian. Tak guna. Jadi inisiatif ini harus dimulakan atau dipelopori oleh stesen TV ini. Sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh. Bapak Yudi pun sekarang dah berhijrah ke tempat baru. Yang hilang berhenti. Jadi, sesekali kita boleh jadi perpati. Sesekali kita perlu menjadi helang. Musim yang menunggu, meranggas merapu, berganti dan